Maksudnya masjid ini jangan kita buat sampai tidak tertulis hati orang-orang yang miskin. Maksud saya apa lagi? Maksudnya jangan sampai tidak masjid beratus juta tapi dibina di tempat perkampungan. Ada satu pagi tu lah, Allah saya untuk kalau lah dibina untuk benda yang lebih manfaat untuk kemiskinan, itu lebih baik, jauh lebih baik. Maksudnya kesederhanaan dan tempat sembahyang. Tapi bukan menghalang kita untuk sembahyang tempat cantik, tidak. Tetapi sebagai kalau orang yang meraja, orang yang apa, dia lebih mementingkan kepada kebajikan ramai kegunaan-kegunaan Allah. Betul Ustaz. Ada pendapat mengatakan tak perlu tegur imam kalau terlebih rakaat. Sebagaimana tak perlu tegur imam, sebagaimana yang berlaku di zaman Hajjaj. Tidak perlu dua imam. Tidak perlu tegur imam. Oh, tak perlu tegur imam. Sebagaimana berlaku di zaman Hajjaj. Imam situ imam pemimpin ke sembahyang. Imam sembahyang? Sembahyang. Dia kena tegur imam. Bentuk pandangan inilah. Pandangan itu kita iktiraf juga ada. Kalau ada, kita minta juga ada. Masing-masing dia mentafsir daripada teks hadis itu macam. Jadi orang yang menyatakan kita tegur dipanggil iktidah kalau dalam internet. Berdasarkan pada hadis yang sesuai. Menegur kewajiban untuk menegur. Kemudian konsep menegur itu sebenarnya konsep sangat mulia. Dia berasal usul daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Menunjukkan kebaikan, menentang kemungkaran. Apa sahaja bentuk kemungkaran, walaupun bermaksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti itu berpaksikan kepada benda dalam sembahyang yang dianggap sebagai satu mulia yang tidak boleh bergerak, tidak boleh buat perbuatan yang tanpa sebab, itu pun mesti ditegur sekiranya imam melakukan kesilapan. Apatah lagi sekiranya berada di luar sembahyang. Berdasarkan pada pentafsiran. Mungkin yang ada pandangan itu, dia berdasarkan pentafsiran saya. Dia faktor yang menyebabkan perbezaan pandangan pentafsiran hadis. Sebelum pentafsiran hadis, kekuatan hadis. Dan kekuatan hadis ini berbeza daripada seorang ulama ke seorang ulama. Kekuatan hadis. Kalau contohnya, kalau Al-Mustadrak salah satu hadis, dia ni mensahihkan banyak hadis. Tapi ada ulama pula yang meragui kesahihan, kerana dia ni terlalu bertolak ansur dalam mensahihkan hadis. Itu ilmu hadis. Maksudnya pelbagai pandangan disebabkan pentafsiran, disebabkan kerana kekuatan hadis. Kebiasaannya itu sumber asal untuk melakukan pentafsiran. Dan tidak ada hadis yang jelas menceritakan pengharaman atau kewajiban membuat perkawaian tertentu. Masing-masing beristihad. Kalau saya betul, dia akan dapat duit sisi Allah SWT. Sekiranya dia tak betul dengan Allah SWT, dia juga akan dapat ganjaran sisi Allah itu sebanyak satu. Salam. Ya. Soalan yang agak betul kan? Iaitu kita ni berlaku biasanya untuk sembahyang maghrib dan isyak bagi orang musafir. Kita orang musafir, kita berdiri dekat jalan rehat, kita ingatkan semua orang musafir. Jadi apabila kita sembahyang isyak secara kasar. Kita tak ikut turutan. Ikut yang betulnya ikut turutan. Sembahyang maghrib dulu baru sembahyang isyak. Kata kita tak ikut turutan. Mazhab Imam Syafi'i dia tak masalah. Mengikut turutan itu sunat. Tak ikut turutan itu tak apa. Mazhab lain tak boleh. Mazhab lain tak boleh. Dia katakan kita ni mazhab Syafi'i, kita kata kita tak ikut turutan. Kita sembahyang isyak dulu. Kita sembahyang isyak, kita ingat kita sembahyang isyak. Ataupun kita satu lagi dengan kawan kita masuk tanah dulu, kita kata kita sembahyang apa? Maghrib ke isyak. Dia pun tak beritahu. Kerana memberitahu kepada makmum itu hanya sunat. Tak wajib beritahu. Imam tak wajib beritahu kita ni sembahyang mana satu. Tak wajib. Tapi dia galang. Tiba-tiba kita sembahyang isyak. Rumah aku dari masa lewat.
masuk masjid dan amal syarat. Kata dia Allah. Masuk tahiyat dulu. Itu masuk tahiyat akhir lah. Tengok imam. Untuk menyempurnakan rakaat dan ketiga sembahyang maghrib. Ini disebut oleh bahkan seorang daripada saya betul dalam masa ini bahkan sebagai ulama menyampaikan bahawa dalam situasi yang macam itu dia hanya menyempurnakan sembahyang. Dia membaca tahiyat akhir dan Nabi Sallam dalam situasi di antara maghrib dan isya. Kerana disebut hujahnya kita amal dunia. Setiap amal itu berasal dari niat asal. Hujahnya di situ. Hujah di situ betul lain tidak berlaku. Tidak ada hadis yang menceritakan tentang secara detail begitu. Cuma satu-satunya hujah yang paling berbaki ialah innamal a'malu binniyat, iaitu setiap amal itu berdasarkan kepada niat. Tetapi untuk pengetahuan kita, kalau kita bermusafir, kita nak jadi imam, orang lain nak ikut kita, itu tidak masalah. Kita orang musafir, orang tempatan nak ikut kita jadi makmum boleh. Dia perbezaannya di antara imam dengan makmum tidak boleh masalah. Imam sembahyang wajib, kita sembahyang sunat, boleh. Imam sembahyang sunat, kita sembahyang wajib. Seperti mana sembahyang tarawih, kita datang lewat kadang-kadang. Imam sembahyang tarawih dah, kita masuk sembahyang syak, boleh. Imam bertayamum, kita berwuduk, boleh. Imam berwuduk, kita bertayamum, boleh. Kita duduk, imam berdiri, boleh. Imam duduk, kita berdiri, boleh. Tapi kan sematik lah. Bukan saja tak masa-masa kita sembahyang kita, tidak. Dan imam bermusafir, kita bermukim, boleh. Dan imam bermukim, kita bermusafir, boleh dengan syarat. Syaratnya dia ada dua pandangan. Satu pandangan syar'i, tapi yang lain ada Allah supaya tidak timbul confusion di kalangan masyarakat. Itu kalau imam itu bermukim, kita orang musafir, kita pergi ke Kedah, nak belakang nak sembahyang kat belakang tunggu katakan, tunggu kat Kedah nak pondok tu. Sembahyang dengan dia lah, sembahyang suruh. Kalau nak sembahyang musafir seorang, tak dapat tak boleh sembahyang dengan dia. Jadi kita nak sembahyang dengan dia. Jadi kita ni musafir disunahkan pada kita ini untuk disuruh pada kita ini untuk sembahyang bilangan rakaat ni sama seperti mana imam. Kalau imam sembahyang 4 rakaat, walaupun kita hanya sempat pada tahiyat akhir saja, walaupun kita dari segi akal kita boleh tambah hanya 2, pada waktu itu ulama menyatakan kita menambahnya sebanyak 4 rakaat. Ada juga ulama yang sebaliknya lah, berdasarkan niat tadi. Tapi yang lebih afdal supaya tidak menimbulkan kekeliruan yang kami tadi. Ya Allah. Allah. Oh, ni yang bisa langsung sebelah. Kawan ke sebelah jawab. Oh, dia ada juga. Saya pernah dengar orang yang tahu itu. Tapi sebenarnya tidak ada pada itu. Kita bisa lah biasa saja sebagai satu arahan daripada Nabi. Bukan pada niat kalau kita berinya pada orang sebelah. Orang sebelah itu jawab. Waalaikumsalam. Jadi tak ada habis bila semayang orang jawab salah. Boleh 10 minit macam gitu. Tapi maksudnya dari sudut itu ada pandangan. Saya tak ada pandangan saya dengan sendiri. Tapi dari segi hal yang biasa tidak ada pandangan macam tu, tidak popular dari sudut kekuatan. Maksudnya kita hanya boleh salah. Assalamualaikum, kita niat maksudnya salam sejahtera. Siapa yang dengar satu nak jawab itu kenal dia. Tapi untuk kita mesti mewajibkan kita menghadirkan niat kita bahawa kita memberi salam pada masyarakat. Tapi kalau orang cuma itu pilih saudara, mungkin ada lah pandangan tu ada. Tapi yang biasanya kita semuanya biasa saja. Assalamualaikum. Pandangan. Dia tak boleh kesan dari segi apa ni kata, dari segi benda tu tak boleh kesan sebab kita tak boleh kesan. Cuma dia dari segi mainan, ada segi hati kita. Ada juga kerana mereka pun ada ucap juga. Kalau dia kata Assalamualaikum dulu, kerana dia je merupakan ucapan salam. Dan ucapan salam ini mesti ada tujuan. Allah ni tidak alahkan pada kita sesuatu benda yang tiada tujuan. Maksud sekadar mimpi sahaja. Jadi mimpi ada tujuan. Setiap orang ada tujuan. Cuma kita semayang seperti mana biasa. Misalnya Assalamualaikum. Setiap dalam kebaikan ni masa-masa ada ucap. Dia boleh kata dia ada pandangan, dia ada ucap. Semua benda ada ucap. Semua benda ada ucap. Cuma tinggal kekuatan saja. Ya, saya sebut itulah supaya kita boleh sikit lah.
Walaupun pandangan dia berbeza dengan kita, dulu menyelami hujung-hujung dia. Allah. Saya tak ada lagi lah.